我们一同低头祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 主啊，非常谢谢你，你是全能的主。 Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. 你的大能显出，把救恩赐给你所造的人。 Kuasamu terlihat. Engkau telah memberikan anugerahmu kepada orang-orang 我们谢谢你，我们今天蒙恩得救，可以侍奉，是主的恩典。 Kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih. Hari ini kami diselamatkan dan kami dapat melayanimu. Itu semua karena anugerahmu. 我们今天早上都来到你的家中，你的圣殿， Pagi hari ini kami telah datang ke rumahmu, 照 ke 着你的 bait 应许， sucimu. 没有一个主撇下。 Sesuai dengan janjimu, tidak ada satu orang pun yang 每一 akan 个来到你 tertinggal. 面前，都听到你所发出的这个命令与话。 Setiap orang akan datang dan mendengar apa yang engkau perintahkan 主啊， kepadanya. 继续向我们施恩。 Tuhan, kami mohon engkau terus beranugerah kepada 求你 kami. 借着你的话，借着你的圣灵与我们同在， Melalui firman-Mu, engkau menyertai kami. 不是单单知识的领受，但是在我们生命当中回应你自己的话。 Bukan hanya berupa pengetahuan, tetapi berupa sebuah respons hidup dari 感谢 diri kami. 你，时代一直在变， Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa zaman terus berubah. 特别你再来之前，这个世界要变得越来越困难。 Terutama sebelum engkau datang kembali, maka dunia ini akan semakin lama semakin sulit. 但是感谢主，你告诉我们，主啊，你的恩典仍然存在。 Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena engkau berjanji kepada kami bahwa anugerahmu tetap ada. 而且这个恩典每一个早晨都是新的。 Dan anugerahmu ini setiap pagi baru adanya. 求主把这个恩典赐下， Tuhan, kami mohon engkau curahkan anugerahmu ini. 让今天每一个人带着这个恩典回应这个恩典。 Sehingga pagi hari ini kami semua dapat menerima anugerahmu dan meresponinya. 身体软弱，求主安守医治； Bagi yang sedang lemah tubuh, kami mohon Tuhan engkau sembuhkan. 充满 engkau 泪水的， pulihkan. 求主抹干我们的泪水。 Yang penuh air mata, kiranya engkau menghapus air mata. 主啊，心灵性软弱，求主再次复兴我们。 Ya Tuhan, yang sedang lemah iman, kiranya Tuhan terus topang dan menguatkan kami. 求主赐福你两位仆人， Tuhan, kami mohon engkau memberkati kedua 短 hamba-Mu. 短的时间对我们说话， Waktu yang singkat ini engkau 再 berbicara 次 kepada setiap 使 kami. 用你的教会，使 Sekali 用 lagi 每一个人， memakai gerejamu setiap orang. 让得救的人数在这个教会里面天天在增加。 Sehingga orang yang diselamatkan di gereja ini setiap hari bertambah. 奉主耶稣基督的名， Dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 今天的题目很重要，很现实， Tema hari ini sangat penting dan sangat realistis, 还有恩典。 yaitu mengenai anugerah Hayu Tuhan. Masih Masih ada ada anugerah. anugerah. 这个恩典每一天早上都是新的。 Dan anugerah ini setiap pagi 我们先 baru 读几处 adanya. 的经文，你就看到恩典、恩典、恩典不断的在出现。 Kita baca beberapa perikop firman Tuhan yang akan kita temukan kata-kata anugerah demi anugerah. 希望你今天每一个人都领受这个恩典， Kiranya setiap pagi hari ini kita semua dapat menerima 而 berkat 且 anugerah ini 回应这个恩典。 dan meresponinya. 我们来看，首先在诗篇第30篇， Kita melihat Mazmur 30谁讲这一段话？是大卫在讲这一段 yang 话， mengatakan kalimat ini adalah seorang Daud. 因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿一个晚上，虽然有哭泣，早晨便必欢呼。你已将我的哀哭，编为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。 Mazmur 30 ayat 6 dan ayat 12. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. 如果刚才是大卫说，现在是先知耶利米讲的一段话。
Tadi itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Daud, dan sekarang kalimat diucapkan oleh 他告诉以色列人 Nabi 说 Yeremia.：“ 我们不至于消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因为他的怜悯不至于断绝。每早晨都是新的，你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华都施恩典给他。” Nabi Yeremia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 什么叫做每一天早上呢？ Apa yang disebut dengan setiap pagi? 你注意，这是先知耶利米的解释。 Ini adalah penjelasan dari Nabi Yeremia. 耶和华的话领到耶利米说：“耶和华如此说：你们若能废弃我所立的百日黑夜的约，使百日黑夜不按时转人。耶和华如此说：若是我立的百日黑夜的约不能存在，我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后裔，不是大卫的后裔，这里亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔。”耶利米书第33章，第几节？第19、20，还有26。Yeremia pasal 30 ayat 19, 33 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. 每一天早上到底什么意思？ Apa artinya setiap pagi? 那耶利米解释说，其实每一天早上就等于说，这个恩典永远没有改变，除非没有早上，没有晚上，上帝改变那个方式，我才不赐下这个恩典。但是不可能一定还存在的。 Maksudnya Yeremia adalah anugerah Tuhan itu setiap pagi ada, dan Tuhan sudah menciptakan pagi dan malam, dan setiap hari itu pasti ada pagi. Jadi anugerah Tuhan itu tetap akan ada, karena pagi itu tidak mungkin tidak ada. 恩典是你我生命里面最重要的一部分。 Anugerah merupakan bagian yang terpenting di dalam hidup kita. 保罗这一生当中，就是这个恩典使他得救，就是这个恩典使他一生侍奉。 Seumur hidup Paulus, karena anugerahlah maka dia diselamatkan, dan karena anugerahlah maka dia melayani seumur hidupnya. 所以哥林多前书15章，我们来念来听。然而我今日成了何等人，是因为蒙神的恩典才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Rasul Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 我不晓得我们活到20、30、50，甚至于80岁。 这一段日子有怎么样的感受？ Saya tidak tahu ya, kita mungkin sudah hidup sampai usia 20, 50, bahkan 80. Apa yang kita rasakan selama ini? 特别我们年大的一辈很清楚，给我们看到一个事实：人生充满困难、泪水与痛苦。 Terutama bagi yang telah lanjut usia, semakin merasakan bahwa hidup itu penuh dengan kesulitan, air mata. 我们中国人的传统说，人是生
老病死4样。 Tradisi orang Tionghoa suka mengatakan bahwa lahir, tua, sakit, mati. 这还不够， Ini masih tidak cukup. 还有4样。 Masih ada 4 lagi. 这4样是什么呢？ Apa keempat 我 unsur 得不 ini? 到我所要的， Aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. 这是痛苦啊！ Ini merupakan penderitaan. 啊， Yang 得 kedua, 到所要的也是一样， setelah mendapatkan tetap biasa-biasa saja. 没有得到追求，一得到不过如此。 Sebelum mendapatkan kita terus berjuang dan menuntut. Tetapi setelah mendapatkannya ya cuma begitu 所以你知 saja. 道，全世界寻短见、自杀而死的人不是穷人啊，是很有钱、很有势力的人。 Nah, sering sekali kita melihat bahwa orang-orang yang di dunia ini yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang susah, justru orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya raya. 那第7就是说，在正与害之间、爱之间有很大的矛盾，这也是叫我们感到很困难、很痛苦的一件事情。憎恨、kebencian dan cinta kasih。 Di antara kebencian dan cinta kasih itu terjadi sebuah paradoks. 有8样痛苦在里面， Jadi ada 8 penderitaan. 这是中国人佛教的一个教导。 Ini merupakan sebuah ajaran dari agama 所以 Buddha sesuai dengan 总 tradisi 结说 Tionghoa.，人生是苦海， Jadi kalau disimpulkan itu hidup manusia itu merupakan lautan penderitaan. 真的弟兄姊妹，我们是在自己的苦声中来到这个世界 Saudara, kita hidup di dalam tangisan diri sendiri. 啊，lahir。 Kita 我们 lahir. lahir 没有笑的啊，都是 Orang yang lahir itu kita tidak pernah melihat mereka 做妈妈 tertawa. 的有没有你生孩子是笑的？没有，是 Ya. 哭的。 Bagi yang melahirkan pasti melihat anaknya lahir langsung nangis, tidak ada yang tertawa. 是在自己的苦声中来到这个世界。 Jadi manusia ini lahir ke dunia ini di dalam tangisan 但 dirinya 是在 sendiri. 别人的哭声中离开这个世界。 Dan kita meninggalkan dunia ini dengan tangisan orang lain. 简单说，在中间怎么样生活，很肯定也是充满痛苦的。 Nah, di tengah-tengahnya bagaimana kita menjalani hidupnya itu. Manusia itu penuh dengan 圣 penderitaan. 经没有否认，耶稣说，在世界上你们有苦难。 Alkitab tidak menolak. Yesus mengatakan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan 但 penderitaan. 是在刚才我们所念的几处经文里面， Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kita baca 弟 tadi, 兄姊妹记得还有盼望。 saudara dapat melihat masih ada harapan. 诗篇30篇是大卫所讲的。 Mazmur 30 itu dikatakan oleh oleh pemazmur Daud. 大卫说有痛苦，有哀哭，但是神已经借着他的恩典，把这个哀哭变成喜乐，变成欢呼。 Daud mengatakan bahwa ada penderitaan, ada tangisan. Tetapi Tuhan telah menjadikan penderitaan itu menjadi sukacita. Ya, Tangisan ya, itu 讲这样的 menjadi 一句话。 air mata sukacita. 那大卫所讲的是他个人的经验， Dan apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang dikatakan oleh Yeremia itu merupakan harapan 大 dari 卫 kita 所讲 semua. 的是个人的经验。 Oh, apa yang dikatakan oleh Daud itu merupakan pengalaman pribadi dari dia. 但是耶利米所讲的是看到牧羊这些以色列人看到神的恩典是特别的大。 Nah, kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia merupakan apa yang dia lihat saat dia menggembalakan umatnya. 那我今天要讲的是什么呢？ Apa yang ingin saya sampaikan? 弟兄姊妹，不要抛弃，也不要灰心。 Saudara, jangan menyerah dan juga jangan putus 我 asa. 不晓得你的情况怎么样， Saya tidak tahu apa yang dialami oleh 但是今天早 saudara. 上我要告诉你的信息， Pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, 还有恩典。 masih ada anugerah. 这个恩典每一天早上都是新的。 Dan anugerah ini setiap pagi baru adanya. 什么叫做新的呢？ Apa yang dimaksud dengan baru? 耶利米在33章里面解释这一段话。 Nah, Yeremia di dalam pasal 33 menjelaskannya. 耶利米说，除非世界的自然的定律改变了， Yeremia mengatakan kecuali aturan dari alam yang diciptakan Tuhan itu berubah. 已经没有晚上，没有白天了。 Tidak ada siang, tidak ada malam. 如果可以改变这个定律的话，自然的力的话， Kalau memang itu berubah, 上帝才改变。 maka Tuhan baru 那 berubah. 上帝说我不改变， Dan Tuhan mengatakan dia tidak berubah. 这个自然的定律仍然存在， Aturan alam ini tetap ada. 所以我的恩典仍然存在。 Maka anugerahku
ku tetap ada. 而这个恩典每一天早上，当你起床的时候，当你起来的时候，当你醒悟的时候，还在你的身上。 Dan anugerah ini setiap pagi saat engkau bangun, saat engkau sadar, dia masih ada dan berada di dirimu. 这是很重要的一个真理。 Ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat 我 penting. 希望今天所讲的不是一个知识， Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bukan hanya berupa sebuah pengetahuan, 要成为今天你我对这个恩典的一个回应。 tetapi merupakan sebuah respon dari saudara dan saya 如果 terhadap 你 anugerah 今天还 Tuhan. 没信主的话， Kalau hari ini saudara masih belum percaya kepada 很 Tuhan, 肯定前面的道路不是光明。 sudah pasti apa yang ada di depan saudara tidak cerah. 在人看来，可能你赚了不少的钱，也成为社会的现大，大家都认识、都明白、都知道。 Mungkin saudara sudah untung banyak uang dan menjadi orang yang terkenal di masyarakat. 你的 Semua 孩 orang 子、你 kenal. 的太太给你一个大拇指，说你很成功的丈夫，很成功的父亲，很成功的母亲。 Istri dan anak, istri mungkin disebut sebagai suami, diberi jempol sebagai suami yang berhasil, istri diberi jempol sebagai istri yang 但 berhasil. 是你要从神的角度来看你这个人，我这个人啊。 Tetapi waktu kita melihat diri sendiri, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. 大卫为什么说每一天早上是新的？ Mengapa Daud mengatakan bahwa anugerah Tuhan setiap pagi baru adanya? 可以把哀哭变成欢呼， Merubah tangisan menjadi sukacita. 把马衣痛苦哀伤变成一个喜乐的才艺。 Yang tadinya merupakan duka cita akibat duka cita penuh tangisan berubah menjadi sukacita penuh tawa. 这是大卫一生的经历。 Ini merupakan pengalaman pribadi 大卫 dari 知道 Daud seumur 神 hidupnya. 很爱他， Dia tahu Tuhan sangat mengasihi 神 dia. 特别祝福给他。 Dia tahu Tuhan sangat memberkati 他 dia. 本来是个牧养的人， Tadinya dia seorang gembala, 但是神提拔他成为一国之君。 tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja 当 atas 他做了 seluruh 君王以 umatnya. 后， Setelah dia menjadi raja, 他忘义而得行啊！ dia lupa diri. 他做不应该做的。 Dia melakukan hal yang tidak sepantasnya dia 他 lakukan. 想，我救了很多的以色列人， Dia berpikir, saya telah menyelamatkan banyak orang Israel. 在歌利亚的压力之下、威胁之下，我把歌利亚打死了。 Di bawah tekanan Goliat, saya telah mematikan Goliat. 在非利士人的攻击之下，我拯救了以色列百姓。 Dan saya telah menyelamatkan umat Israel dari orang-orang asing. 我的功劳很大。 Jasa saya itu besar. 今天让整个国家能够安静下来，能够享受，是我的功劳。 Hari ini seluruh negara bisa aman dan damai. Itu semua jasa 所以 saya. 在他得意忘形以后，做了一件很不能讨神喜悦的事。 Dan setelah dia mulai merasa diri besar dan lupa diri, dia telah melakukan satu hal yang sangat 把他 mendukakan Tuhan. 属下的将军乌利亚的生命杀死了。 Dan dia telah membunuh bawahannya seorang jenderal Uria. 借刀杀人啊，不是他杀，是别人杀。 Dia membunuh tetapi dengan memakai tangan orang 为 lain. 什么要杀这个乌利亚呢？ Mengapa dia mau membunuh 因为乌 Uria? 利亚有很漂亮的太太， Karena Uria memiliki seorang istri 他想 yang 把这个 cantik. 太太拿回来。 Dia ingin memilikinya. 我相信他心中有责备在里面。 Saya percaya di dalam dirinya itu ada teguran. 我相信是作为的有人在批评这个事情， Saya yakin orang-orang sekelilingnya juga menuntut dia. 但是他觉得我的功劳很大， Tetapi dia merasa dirinya 救 sudah 了整个 cukup 以色列人 berjasa. 做小小犯罪有什么不可以？ Dia telah menyelamatkan seluruh Israel. Melakukan satu hal dosa kecil. 他 Nggak apa-apa. 一直在压制自己的心里的声音在里面， Dia terus menahan teguran-teguran yang ada di dalam hatinya. 他不能再控制自己了。 Tetapi dia tidak bisa lagi Ta- ta- menguasai tunggu. dirinya. Dan dia mengalami 他 penderitaan. 甚至于想回路上帝， Dia sampai berpikir mau menyogok Tuhan. 在诗篇51篇里面， Di dalam Mazmur 51, 他很诚实说 dengan jujur dia：“ 上 katakan, 帝啊， Tuhan, 我以为你喜欢这些牛羊，我更多的奉献给你。 saya pikir Tuhan suka akan persembahanku kambing dan domba. Oleh sebab itu aku akan persembahkan lebih 但 banyak 最后我 lagi. 发现你不要这些东西， Tetapi akhirnya aku temukan engkau bukan mau itu. 你要的是什么呢？ Apa yang engkau mau? 悔改、
痛心在神面前流泪的那个心。 Yaitu hati yang bertobat, hati yang penuh tangis untuk mau 所 berubah. 以各位，你回去看看诗篇32篇， Saudara kalau pulang boleh melihat Mazmur 32, 你回去看看诗篇51篇， Mazmur 51. 在大卫犯罪的那一段时间不肯悔改的时候， Pada saat di mana Daud berbuat dosa dan tidak bersedia 他 untuk 说 bertobat. 上帝的手在我身上非常的沉重， Dia berasa bahwa tangan Tuhan sangat kuat, berat menekan dirinya. 我不能工作，我晚上不能睡觉， Aku tidak dapat bekerja, malam aku tidak bisa tidur. 我起居都不安心， Aku bahkan di dalam kehidupanku pun aku tidak pernah 甚至 tenang. 我的精力都耗尽了， Dan aku merasa aku sudah menghabiskan seluruh 我的 energiku. 户口都枯干了， Dan aku punya tulang-tulang sudah kering. 所以我回到神的面前。 Oleh sebab itu aku kembali kepada Tuhan. 所以在诗篇32篇第1、第2节很清楚告诉我 Di 们， dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dengan jelas mengatakan, 得赦免其过，上帝不以为有罪的，这人是有福的，这人是有福的。 berbahagialah orang yang telah diampuni oleh Tuhan dan dianggap tidak lagi bersalah. 大卫过去以为有了钱、有了势力，可以做任何一样事情，是最有福的人。 Tadinya Daud berpikir orang yang sudah punya kuasa, punya kedudukan, maka dia bisa melakukan apa saja dan dia adalah orang yang paling 他 berbahagia. 说不是的， Tetapi dia sadar bahwa 这些 bukan 东西我 itu. 都得做了。 Itu semua saya sudah 但是 dapatkan. 当我任意妄为、随便做事情的时候，得罪上帝的时候， Tetapi pada saat saya melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, 我是最大的痛苦的一个人。 dan saya merupakan orang yang paling menderita 一 di 直到 dunia 我 ini. 回到上帝面前， Sampai pada saat saya kembali kepada 我 Tuhan, 认罪悔改， saat saya mengakui dosa saya dan Wapai saya semen bertobat dan saya diampuni 我得着了平安， dan saya telah mendapatkan damai sejahtera 这是最有福的人。 dan saya merasa saya adalah orang yang paling 耶 berbahagia. 利米先知不是个人的经验，是看到整个以色列人。 Nabi Yeremia sebagai seorang nabi itu bukan pengalaman pribadinya tetapi melihat bagaimana umat Israel menjalani hidupnya. 以色列人犯罪到一个程度，上帝说：“我厌恶圣所，我厌恶你的祭坛。” Orang Israel setelah berbuat dosa sedemikian rupa sehingga Tuhan mengatakan, aku benci kepada bait suciku, aku benci kepada persembahanmu. 祭坛是献祭的地方， Dan bait suci itu tempat persembahan, mesbah merupakan tempat untuk mempersembahkan. 圣殿是上帝吩咐所罗门去建的一个地方。 Bait suci merupakan tempat yang diperintahkan Tuhan kepada Salomo untuk dibangun. 但是因着以色列人犯罪， Tetapi karena orang Israel telah berdosa, 上帝说：“我厌弃祭坛，我不要我的圣所。” Tuhan mengatakan bahwa aku benci kepada mesbah, aku tidak mau bait suci yang engkau bangun. 刚才耶利米说：“如果不是上帝的恩典， Oleh sebab itu Yeremia mengatakan kalau ini bukan karena anugerah Tuhan, 我们早就消灭了，像 Maka 索多玛、俄摩拉一样。” kita sudah pasti binasa seperti Sodom dan Gomora. 哦，亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 我们每个礼拜来到教会， setiap minggu kita datang ke 我们听得 gereja. 到。 Kita telah mendengar 我 firman 不 Tuhan. 晓得这最重要的一步我们做了没有？ Saya tidak tahu apakah bagian yang terpenting ini sudah kita lakukan. 你跟神之间的关系 Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? 是单单听放在脑子成为知识，或者有一个生命的一个接触在里面。 Apakah kita cuma dengar, kemudian kita mengerti, kita taruh di otak hanya berupa pengetahuan, atau kita responi dengan sebuah hubungan intim dengan Tuhan 如果 secara 单单 pribadi? 知识，我告诉你，这些东西对你生命没有什么作用。 Kalau hanya pengetahuan, maka itu tidak akan ada manfaat bagi hidupmu. 我不晓得你的情况， Saya tidak tahu bagaimana 但是 keadaan 如果 saudara. 这一步还没有做的话， Tetapi bagian ini bila saudara belum lakukan, 你进到教会不等于进到天家。 saudara-saudara datang ke gereja tidak sama dengan pasti naik ke surga. 你还是天家的门外汉， Saudara masih berada di luar pintu 你一定 surga. 要进来， Saudara harus masuk ke 只 dalam. 差一步， Ini baru langkah pertama. 认认真真在神面前接受耶稣，悔改认罪，成为你的救主，我的救主。 Masuk ke dalam, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengakui dosa dan pelanggaran, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 这是你人生
非常重要的一步。 Dan ini merupakan langkah yang sangat penting di dalam hidupmu. 千万不要说我很忙， Jangan katakan aku sibuk. 你千万不要说我已经在教会奉献很多，不要。 Jangan katakan bahwa aku sudah mempersembahkan banyak di gereja. 第一步，你要跟神、跟耶稣的救恩发生关系。 Yang pertama, engkau harus membangun relasi dengan Tuhan Yesus, dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 保罗过去成为扫罗，他也觉得他已经侍奉上帝。 Paulus yang dulunya adalah Saulus berpikir dia sudah melayani Tuhan. 他甚至于抵挡教会，杀害基督徒，成为热心侍奉上帝的一个人。 Bahkan dia anti gereja, anti orang-orang percaya di saat itu, tetapi akhirnya dia menjadi orang 他 yang 最后发 melayani 现 Tuhan. 他在误会耶稣基督。 Dia akhirnya sadar bahwa dia telah salah paham dengan Yesus 他所逼 Kristus. 迫的耶稣，原来不是死的耶稣，复活的耶稣。 Dan dia tahu bahwa Yesus yang dia aniaya bukanlah Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit 哦， dari 亲爱的弟 kematian. 兄姊妹，亲爱的朋友们， Saudara yang terkasih, 我希望今天你在这个教会，在神的家中做这一步。 saya berharap saudara hari ini melakukan langkah pertama ini. 那摩西在诗篇90篇就告诉我们这个重要的真理在里面。 Musa di Mazmur 90 mengatakan kebenaran yang demikian. 在第一节、第二节，摩西怎么说呢？ Apa yang dikatakan Musa di dalam bait pertama dan ayat pertama dan kedua? 上帝啊，你世世代代做我们的居所。 Tuhan, Engkau selama-lamanya adalah tempat perlindunganku. 啊，你注意哈，上帝，我们，第一是上帝，第二是人，注意 Nah, 哈。 kalau kita lihat urutannya, pertama adalah Tuhan, kedua adalah manusia 第 kita. 二句话， Kalimat yang kedua, 诸山未曾生出， waktu gunung-gunung belum dilahirkan 第四界未曾造成。 dan dunia masih belum diciptakan. 你看到第三个才是世界，才是物质的东西。 Kita melihat yang ketiga barulah materi. 最后， Yang 你 terakhir 世人归于尘土，说你们世人要归回，归到什么地方？归到我这里来。 Dan kita manusia itu suatu hari akan kembali menjadi debu, kembali kepadaku. 那这个顺序哈，千万不能调动。 Nah, urutan ini jangan sampai terbalik. 上帝、 Tuhan, 人、 manusia, 万物， alam ciptaan, 最后回到上帝面前。 kemudian kembali kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 你我今天为着世界忙，为着各样的事情忙， saudara dan saya, apakah kita hidup untuk dunia ini? 千万不要把 Untuk hal-hal hiruk pikuk dunia. 上帝放在最后。 Jangan sampai kita tempatkan Tuhan di tempat yang terakhir. 千万不要说等到明天，等到明天。 Jangan katakan bahwa tunggu besok, tunggu 现 besok. 在是你的机会， Hari ini adalah kesempatan. 明天怎么样我们不晓得。 Apa yang akan terjadi 意 esok 外的 kita 事 tidak 情 tahu. 随时都可以发生。 Kecelakaan bisa saja terjadi kapan 我 saja. 希望你今天做这样的一个决定。 Saya berharap saudara hari ini membuat keputusan yang 我 demikian. 大胆的说，没有一个人像主耶稣。 Saya berharap dengan berani saya katakan, 我今天所传讲的，圣经所讲的，不是死的耶稣，是复活的主耶稣。 apa yang saya sampaikan, apa yang Alkitab katakan, bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit, 如果 yang 耶 hidup. 稣死有粉末，没有复活，留下口目，我今天肯定不信，我今天肯定不传这个福音。 Kalau Tuhan Yesus mati dan ada kuburannya dan dia masih tetap di situ, maka hari ini saya pasti tidak percaya kepada Tuhan dan tidak akan saya 因为 sampaikan 还有 hal ini. 很多伟大的人 Karena masih banyak orang-orang yang agung. 啊，我可以更自由的生活，更随便的生活。 Saya bisa hidup seenak saya, 他信了主耶稣， tetapi setelah percaya kepada Yesus, hidup saya 他死 berbeda. 了， Dia telah mati 3天复活， dan hari ketiga dia bangkit 而且回到天父还要再来， dan dia kembali kepada Allah Bapa. Dia akan datang kembali 这是唯一我要信的， dan dia adalah Allah yang 这 satu-satunya 是 akan 唯一 saya 我要 percayai 传的， dan dia adalah Allah yang akan 这 saya 是今天 kabarkan 你唯一要接受的。 dan ini adalah satu-satunya hari ini saudara harus 感 terima. 谢主， Puji Tuhan. 上帝伟大的爱就在耶稣的救恩里面。 Kasih Allah yang agung ada di dalam
anugerah keselamatan 所以 Tuhan 当摩 Yesus. 西已经把神放在首位以后，他说：“求你使我饱享你的慈爱。” Waktu Musa menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, maka dia mengatakan bahwa dia telah menerima kasih Tuhan yang begitu memuaskan hidupnya. Biarlah aku menerima kenikmatan cinta kasih Tuhan yang paling besar, 最大的爱。最大的爱是什么呢？ Apa cinta kasih Tuhan yang terbesar? 上帝的爱伟大， Kasih Tuhan itu begitu agung. 造了你，给你供应一切的需要。 Telah menciptakan saudara dan juga memberikan kebutuhan 但最大 saudara. 的爱是耶稣基督的降世。 Dan kasihnya yang paling besar dinyatakan melalui kedatangan dari Tuhan 所以 Yesus. 今天第一样， Dan yang pertama, 当圣经说他的慈爱还在，而且每一天早上都是新的。 nah Tuhan katakan di ayat pertama bahwa anugerah Tuhan selalu baru adanya di setiap pagi. 对你我的一个呼召， Ini merupakan sebuah panggilan Tuhan kepada 希望 kita. 每一个人都回应。 Saya berharap setiap kita semua memberi 我 respon. 开我的心， Tuhan, aku membuka 我接受 hatiku. 你做我个人的救主。 Aku menerima Engkau sebagai juru selamat 第二 pribadiku. 样还不够， Yang kedua, masih belum cukup. 我要回应上帝， Aku mau meresponimu Tuhan. 我要报答上帝这个恩典。 Aku mau membalas kebaikan 所以 Tuhan. 保罗，这摩西在诗篇90最后一句话讲什么呢？ Apa kalimat terakhir dari Musa di dalam Mazmur 90? ayat yang ke-17， 我们所做的工愿你建立，我们所做的工愿你建立，bangunkanlah ya pekerjaan yang kami kerjakan，我们的工求你建立，一直到永永远远。 Pekerjaan kami mohon Engkau bangunkan sampai selama-lamanya. 什么意思？ Apa artinya? 回应上帝的恩典。 Yaitu meresponi anugerah 我 Tuhan. 不但享受这伟大的爱， Saya bukan hanya menikmati kasih Tuhan yang begitu 在我剩 melimpah, 下的一生当中， tetapi di dalam sisa-sisa hidupku, 我要回报， aku mau 我要 membalas. 参与你国度的扩展。 Aku akan berperan, akan berbagian 我要在 di 这个 dalam 时代里面 perluasan kerajaanmu. 做你要做的事情。 Aku akan melakukan hal yang Engkau mau aku lakukan di 亲爱的 zaman 弟兄 ini. 姊妹， Saudara yang terkasih, 我刚才讲了，大卫犯了很多罪， saya tadi sudah katakan bahwa Daud telah melakukan banyak kesalahan. 杀人的罪， Dosa membunuh, 淫乱的罪。 dosa berzina. 但是到了最后，上帝怎么样评论？圣经怎么样评论大卫？ Tetapi sampai terakhir, bagaimana Tuhan menilai Daud? 圣经说大卫一生遵行上帝的旨意。 Di dalam Alkitab tercatat bahwa Daud seumur hidupnya taat kepada perintah Tuhan. 在使徒行传第13章里面， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 怎么样 13, 遵行神的旨意呢？ bagaimana taat kepada firman 他 Tuhan? 服侍了那一个时代的人， Dia telah melayani orang di zamannya. 就是把他的生命悔改以后，去侍奉整个以色列的百姓。 Dengan jiwanya, hidupnya yang sudah bertobat, dia mempersembahkan dirinya kepada seluruh umat 所以 Israel. 今天的信息很简单：第一，我回应上帝的呼召，我成为他的儿女； Pesan firman Tuhan hari ini sangat sederhana. Pertama adalah saya meresponi panggilan Tuhan saya sebagai anak-anaknya. 第二，我成为神的儿女以后， Yang kedua, setelah menjadi anak-anak Tuhan, 我不能白白享受神的恩典。 saya tidak boleh hanya menyia-nyiakan atau menikmatinya dengan 我 cuma-cuma. 要回报， Aku mau 让 membalasnya. 神的恩典借着我能够传到别人身上。 Sehingga anugerah Tuhan dapat disalurkan melalui saya kepada orang-orang 哦， lain. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 求主帮助我们。 kiranya Tuhan menolong kita. 什么时候开始呢？ Mulai dari kapan? 不要再等 Jangan tunggu lagi. 呀！所以摩西说：“求你给我们智慧的心，智慧的心。 Musa memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya hati yang bijaksana. 让我们数算自己的日子。 Supaya kita dapat menghitung hari-hari kita. 什么叫做数算自己的 Apa 日 yang 子？ dimaksud dengan menghitung hari-hari 难 kita? 道摩西不知道他那一年几岁吗？ Apakah Musa tidak tahu waktu itu dia berusia 不是的 berapa? Bukan. 摩西知道他几岁， Dia tahu dia usianya 他已经 berapa. 年大了 Dan dia tahu usianya sudah lanjut. 告诉他日子不多了。 Tetapi dia sadar bahwa hari-harinya sudah tidak banyak.
日子不多了， Hari-harinya sudah 要 tidak 乘 banyak. 着现在， Harus mumpung 要 waktu 做 yang ada. 上帝的工作， Maka dia akan melakukan hal-hal yang Tuhan mau 要 dia 完 lakukan. 成上帝的托付。 Dia mau menyelesaikan amanat yang sudah Tuhan 哦，亲爱 percayakan. 的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 我侍奉已经51年，再过一堂， saya melayani di GKY sudah 51 tahun. 73年在曼嘎布萨， Tahun 73 saya ada di Mangga Besar. 74年就开始布律的教会， Dan tahun 74 kami bersama-sama membangun gereja Pluit. 正月13号， Waktu itu 13 Januari. 我们刚刚庆祝今年已经的51年的这个布律的教会。 Dan tahun ini kita merayakan yang ke-51 tahun. 呀，那么接着呢， Dan 79 berikutnya tahun 79开始IPK， mulai bangun IPK. IPK 的侍奉已经是45年了。 Pelayanan di IPK sudah 45 tahun. 我今天第一堂特别高兴， Tadi saya senang sekali di kebaktian satu 因 ini. 为陪我的阿弟呀， Ya, 阿弟这是 karena majelis Adi yang mendampingi saya di kebaktian 我第 satu, 一次见到他， pertama kali saya bertemu dengan 我知 dia. 道他帮助我去澳洲的 visa， Saya tahu dia membantu saya untuk visa saya ke 但是我没有见到他的人。 Australia. Tetapi saya belum pernah 我不晓得 berkenalan 阿弟是谁。 bertemu pribadi dengan Adi. 他说：“侯牧师， Dia bilang, Hemus, 我幼稚园就在IPK 读书， saya dari taman kanak-kanak saya sudah sekolah di IPK. 因着IPK，我5个兄弟都信了耶稣。 Karena IPK maka 5 saudara saya semua percaya kepada 我 Yesus. 爸爸妈妈还没有信主。 Papa mama masih belum percaya. 你看啊， Saudara bisa 不 lihat 信 ya, 主的家庭， keluarga yang belum percaya. 5个孩子因着IPK 学校而信了耶稣， Tetapi 甚至于今天走这事。 Kelima anak-anaknya karena IPK menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan salah satunya hari ini menjadi majelis. 我在澳洲，我在美国，知道很多 IPK 学生， Saya waktu berada di Australia, di Amerika, saya tahu banyak sekali murid-murid 我很 IPK. 高兴。但今天我最高兴， Dan waktu itu saya senang sekali dan hari ini saya paling senang. 因为不信主的家庭5个孩子进到IPK，5个都信耶稣，而且1个走这事了。 Dan kita lihat bahwa dari sebuah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi 5 anak yang disekolahkan di IPK menjadi percaya kepada Tuhan dan salah satunya menjadi majelis. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang 在 terkasih, 整个的侍奉里面不容易。 di dalam proses pelayanan itu tidak mudah. 为什么Mangga Besar 500名的会友可以办IPK？ Mengapa Mangga Besar yang punya jemaat 500 orang bisa membangun IPK? 小小的教会， Sebuah gereja yang kecil saja, 小小的就可以开 tetapi Pluit. bisa buka sekolah, bisa buka gereja Pluit 有IPK， dan bisa buka 有 IPK. Greenfield 的大教会， Akhirnya buka lagi gereja 一直到现在。 Greenfield yang begitu besar sampai saat ini, 到最后 sampai saat 有 terakhir. 是为贫穷学生， Dan kita lihat bahwa Yobel diperuntukkan bagi Zai murid-murid Zua yang ekonomi lemah. 这是神的机会。 Ini merupakan kesempatan yang Tuhan 我 berikan 深深觉 kepada 得 kita. 我今天能够信主是神的恩典。 Dan saya sungguh-sungguh menyadari hari ini saya bisa percaya kepada Tuhan itu karena 而 anugerahnya. 保罗给我们留下榜样， Dan Paulus telah memberikan teladan kepada 不 kita. 但这就是恩典， Bukan bahwa diselamatkan itu merupakan anugerah, 你能够侍奉是一个很大的恩典。 tetapi bisa melayani juga sebuah anugerah yang luar biasa. Saudara yang 我 terkasih, 盼望今天每一个人在神面前回应这个恩典。 saya berharap hari ini melalui pesan firman Tuhan kita semua dapat meresponi anugerah 不 Tuhan. 要灰心， Jangan putus asa. 你一定要得救， Anda pasti 这 harus 是你忙 diselamatkan. 当中最重要的一个工作。 Dari seluruh hidupmu ini merupakan pelajaran terpenting yang harus saudara 有一 dapatkan. 天当回到这个来生的时候，我见到上帝。 Suatu hari waktu saudara sudah harus kembali kepada hidup yang akan datang, maka saudara akan bertemu dengan 而且 Tuhan 第二，当你 Yesus. 回到上帝面前的时候， Dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, 上帝说：“你忠心良善的妇人。” kita berharap, memohon dia akan mengatakan bahwa Ciu engkau tu adalah sifat hambaku yang baik dan 每个 setia. 弟兄姊妹， Kiranya Tuhan memberkati setiap 我再 saudara-saudari. 次说， Sekali lagi 每一 saya 次的 katakan, 崇拜一定要有一个决定在里面。 setiap kali kita beribadah, kita harus membuat sebuah tekad.
把知识成为我们的生活， Kita jadikan sebuah pengetahuan itu menjadi satu aplikasi hidup, 成为新造的人， menjadi manusia yang ciptaan baru, 成为活出耶稣基督的人， menjadi orang yang menghidupi Yesus Kristus. 你的生命才有价值。 Maka hidupmu baru berharga. 那为什么我们要回应、要相信、要侍奉这位耶稣呢？ Mengapa kita harus meresponi, harus percaya kepada Yesus Kristus? 请你看短短3分钟的片子， Saudara coba lihat satu tayangan 3 menit 这 ini. 是我们所相信的耶稣， Dia adalah Yesus Kristus yang kita 这 imani. 是我们所侍奉的 Orang 耶稣。 terhebat Dia dalam adalah sejarah. Yesus Kristus yang kita layani. Tidak memiliki hamba, tapi mereka memanggilnya Tuan. Belum memiliki gelar, tapi mereka memanggilnya Guru. Tidak punya obat, tapi dia adalah penyembuh. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata, tetapi raja-raja takut kepadanya. Dia tidak memenangkan pertempuran militer, namun dia menaklukkan dunia. Dia tidak memerintah negara, tapi mereka memanggilnya raja. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi mereka menyalibkannya. Dia mati dikubur di sebuah makam, tapi dia hidup hari ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, dan firman-Nya mengubah miliaran orang. Dia tidak menawarkan kekayaan materi, namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Dalam kelemahannya, kita mendapat kekuatan. Dalam penderitaannya, kita diselamatkan. Orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan, kasih, dan kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, dan bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati. 如果你方便，你跪下来；如果不方便，你坐着，开启你的心，接受耶稣。 Bagi saudara yang leluasa, kami persilakan untuk berlutut. Bagi yang tidak leluasa, saudara bisa tetap duduk. 你已经信主 Mari 了， kita sama-sama membuka hati kita kepada 对 Yesus 主说：“主 Kristus. 啊，我把自己再一次奉献，让你使用。” Bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi katakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. 我们一同祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主啊，非常感谢你， Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu. 因为这些话一定要成为我们生命的一部分。 Karena kalimat-kalimat ini akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. 求你拯救每一位开启心窍接受你的人。 Kami mohon Tuhan, Engkau selamatkan orang-orang yang telah membuka hatinya untuk menerima Engkau. 让今天成为生命的转捩点， Kiranya hari ini menjadi sebuah titik balik di dalam 从 kehidupannya. 不信到相信。 Dari tidak percaya menjadi percaya. 主啊，帮助我们已经相信你的人， Tuhan, tolong kami yang sudah percaya ini. 让我们知道成为活出耶稣基督荣美的一个生命。 Kiranya kami sadar untuk dapat menghidupi Yesus Kristus menjadi orang-orang yang memuliakan Yesus 因 Kristus. 着我的缘故，许多人信耶稣； Melalui diriku banyak orang percaya kepada Yesus 因着 Kristus. 我的缘故，你的教会复兴； Karena melalui diriku maka orang-orang gereja kami dibangunkan. 因着我的缘故，神的国度在世界各地被发展。 Karena diriku maka gereja Tuhan semakin berkembang. 我愿意把我的时间，把我的健康， Aku mau mempersembahkan waktuku, kesehatanku, 你给我的恩赐， dan anugerah karunia yang telah Tuhan berikan, 你丰丰富富的祝福， dan segala kecukupan yang Engkau berikan kepadaku. 分享给许多还没信耶稣。 Aku mau berbagi kepada orang-orang yang masih belum percaya Tuhan, kepada 谢谢 Yesus. 你。 Tuhan, terima kasih. 心中有声无声的祷告，你已经明白， Doa kami dengan suara apapun ataupun yang tidak bersuara, 继 Engkau 续用 mengerti. 你的教会， Pakailah gereja ini ya 从 Tuhan. 我开始， Mulai dari saya, 让我们可以像保罗一样， sehingga kami dapat seperti Paulus. 我活着就是耶稣基督。 Aku hidup karena Yesus 有 Kristus. 一天我死了就有益处。 Maka aku mati akan membawa manfaat. 谢谢你， Terima kasih Tuhan. 赐福这一班在你面前，你所爱、你所拯救、你要使用的
弟兄姊妹。 Kami mohon Engkau memberkati setiap saudara-saudari yang ada di sini. 我们这样祷告感谢， Demikian kami berdoa, 奉 mengucap syukur 耶稣基督的名， di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 各位起来，谢谢。 Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Terima kasih.